kita akan belajar pasal topik 4. Okey, topik 4. Okey, topik 4 berkenaan dengan typical and atypical development. Topik 4 ni. Okey, topik 4. Okey, inclusion. Okey, topik 4 pasal inclusion. Okey, inclusion ada 3 yang awak perlu tahu bila habis belajar topik ni. Adalah what is inclusion. Inclusion tu dalam bahasa Melayu adalah kemasukan dalam bahasa Melayu. Okey, kemasukan. Dan awak tahu macam mana untuk describe, untuk explain about quality of good program, philosophy of inclusion. Okay, and how inclusion can work effectively. Okay, macam mana kita nak tahu program tu bagus, dan macam mana kita nak tahu benda tu membantu perkembangan kanak-kanak ni efektif, mana berkesan. Okay, according to US Department of Health and Human Service and US Department of Education, inclusion means holding high expectation for children with special disabilities and intentionally promoting participation in all learning and social activity facilitated by individualized accommodation. Maknanya, kita memberi kanak-kanak yang kurang upaya ni untuk buat aktiviti macam kanak-kanak normal. Kan, kita rangka aktiviti, barangan yang dipakai, alatan tu yang dipakai tu bersesuaian dan kawasan yang sesuai. Okay, kita nak tengok kanak-kanak ni punya development dari segi kognitif adalah pemikiran, language, bahasa, communication, cara dia bertutur, physical, tubuh badan lah melibatkan pergerakan, behavioral, perangai. Selepas kita buat aktiviti tu, apa perangai dia akan show. Okay, dan social, emotional. Okay, social lah, cara mereka menunjukkan emosi dia orang, friendship with peers and the opportunities for friendship and sense of belonging. Maknanya dia rasa dihargai lah sebab ada kawan-kawan, macam kanak-kanak normal juga. Okay, in simpler word, okay, dengan bahasa mudah je, inclusion mean children with the and without special need are learning, playing together lah. Maknanya kanak-kanak normal dengan kanak-kanak special bersama-sama belajar. Okay, kita nak tengok diorang punya perkembangan. Okay, inclusion relies on the following idea. Young children learn from one another by being with others. Maksudnya dia akan belajar bersama-sama dengan kawan-kawan dia. Kan, kadang-kadang belajar melalui peniruan. So, apa yang kawan dia buat, dia akan ikut. So, kita as orang dewasa or teacher, benda yang baik, kita kita puji, kita galakkan. Benda yang tak elok, kita tegar atau kita tegur lah dengan cara berhemah. Okay, all children must have opportunities to belong to the integral member of their child care communities. Maknanya dia pun nak bersama-sama dalam komuniti dia orang juga. Kan, dalam komuniti orang pun macam orang normal juga. Boleh bercakap, boleh ada pandangan, pendapat. So, diorang share. So, kita as yang normal pun menggalakkan dia untuk terus buat benda yang macam itulah. Okay, inclusion give all children chance to understanding others' experiences in the way help them, they are truly more alike and then different. Okay, dia sama je macam manusia normal. Kita jangan tengok dia macam orang lain, kan, kekurangan orang. So kita tak patutlah as a normal people, kita kena ada mindset kita sama je. Okay, program of philosopher ni, okay, according to national yang NAEYC tu, National Association for Education of Young Children, and the Division of Early Childhood, DEC, program philosophy inclusion should use shape practice. Maknanya kita ni yang dalam pendidikan kanak-kanak ni, kita nak shape diorang tentang kemahiran dulu. Kemahiran mengurus diri, untuk nanti dia akan buat sendiri semua bila dewasa nanti. Nak pergi toilet, nak mandi, nak makan. So kita kena push untuk meningkatkan kemahiran kanak-kanak disabilities ni untuk mengurus diri. Okay, learn, develop form of positive relationship, kan. Jangan tengok kekurangan tu. So kita kena build up dia punya confidence, kan. Kena berfikir cara dia ni orang normal.
kan. So kena layan macam orang normal lah. Following some guideline consider, okay, pertama, written the philosophy around the inclusion should be part both family lah. Maknanya program yang macam ni kita kena explain dekat parents juga. Okay, kat sekolah teacher ajar macam ni, macam ni. Dekat rumah parents boleh follow book ni untuk buat aktiviti dengan kids dekat rumah. Okay, according to family upon enrollment about the program policy including all children. Okay, maknanya pasal semua ni kan, kita kena build up respect. Bukan stress kan, minta maaf. Explain dekat kids yang lain yang ni adalah special, kita kena treat dia lebih, dia perlukan ni. Kita explain dekat yang kids yang normal. Sebab sometimes kids tak tahu kenapa dia tak boleh kenapa dia macam ni kenapa dia macam tu Kan budak-budak banyak tanya sebab dia perasaan ingin tahu sangat tinggi. Okay, written policy around the inclusion should okay, maknanya kita kena ada satu rules lah, di mana akan nampak lah value and reinforce the importance of being a community of respect. Okay, maknanya masyarakat pun sama juga kena mainkan peranan dia. Jangan biarkan kanak-kanak special need ni tertinggal kan. Kanak-kanak masyarakat special need tertinggal, so kena layan diorang, respect diorang, beri keutamaan dia untuk beli barang ke. Contoh nak bayar, pergi beli kat supermarket, nak beli barang tu nak bayar, biar yang special need. Tak pun kita ada kat kaunter yang special need. Okay, staff member feel supported when they know the mission of their organisation. Okay, kita kena bagi tahu dekat staff kita, kalau kita ni owner tadika, kenapa kita ambil kanak-kanak special need sedangkan tadika kita ni adalah untuk kanak-kanak normal. Okay, kita cakap lah, everyone we must include everyone in the education lah. So yang ni pengalaman baru pada awak akan mengajar kanak-kanak normal dengan special need dalam satu tempat yang sama. So awak akan belajar dua cara berbeza untuk mendidik kanak-kanak ni kan, new skill. Dan apa yang kita nak kan, diorang pun ada expectation dia, make sure diorang bolehlah buat macam kanak-kanak normal yang lain. Okay, yang penting sabar. Okay, written philosophy, policy inclusion help prevent confusion among the staff about the enrollment of the children with the disabilities and the exploitation of the children currently enrolled. Okay, falsafah kita apa? Tulislah dekat kita punya macam cybernetic kan. Cybernetic contoh teknologi kan, berkaitan teknologi semua, Koris paling meriah. So sama juga macam yang dekat tadika betul ya. Kita ni tidak mendiskriminasikan golongan special needs ni. Tadika ni menerima semua golongan kanak-kanak dan tugas kami adalah mendidik dan sebagainya kan. So awak faham filosofi tu, falsafah tempat tu, macam falsafah pendidikan kan, tugas kita mengajar contoh. Okay, last one is and a policy that seems to screen out the children with disability need to be careful, examined and written in a way or does not discriminate but create an atmosphere of acceptance, menerima. Kan, masa kita tulis form tu kan, macam saya tak nak budak-budak yang disability yang macam ni. Saya tak nak yang age ni, saya tak nak. No, kita mesti follow the rules lah by government kan, ikut yang mana yang diorang suggest kan. Dan kita tulislah polisi kita macam mana kan, ada guideline dia kan. Sekiranya berlaku ni macam ni, nak buat apa. So parents yang tahu kids tu. Okay, sometimes parents tak accept, tak boleh menerima yang anak dia tu special. So kita kena bantu dari segi mental lah, explain kat parent, kena accept benda ni kan. Tak ada kalau kadang-kadang kena pergi diagnose untuk memastikan pastikan yang dia ni, kids ni ada masalah apa. Kita nanti dah diagnose tu, dia ada cara-cara tau. Dia doktor tu akan bagi tahu ni cara untuk merawat dia, akan mengurangkan dia punya ketidakbolehan tu. Dan kita as a teacher kena menerima lah, acceptance. Okay, making inclusion work. The goal of inclusion to provide high quality enrich opportunity for young children with disabilities, nurture setting setting and environment, persekitaran lah, to make sure the kids dekat persekitaran, kids special need tu dekat dia selesa dengan persekitaran dia. Kita jangan tengok pada kekurangan dia kan. Kita nak cari ini tidak kan. Kita nak pastikan dia orang ni sama je, dia akan terima pelajaran sama je dengan kanak-kanak normal. However, there can be challenge. Okay, dia memang akan cabaran sedikit lah
Okay, they making inclusion work. Okay, challenge. Kat sini ada semua ni lah. Ni kat sini dalam kotak ni. Challenge. Okay, staff member in early child program can be odd with the supervisor and supervisor. Okay, and another about how to proceed with the children adaptation, what the expectation and the modified curriculum or the activity without share vision inclusion. Okay, yang ni lah mungkin akan memberi cabaran lah kepada staff-staff yang tu, cikgu kan. Okay, dia punya solution, share vision and inclusion, set the groundwork for the written inclusion policy which can be shared with the family as well. Yes, kita kena bagi tahu teacher kita kat sini untuk kids special need ni kita akan usaha untuk bantu sampai mana. Kan, mengurusan diri, boleh buat boleh membaca, menulis, mengira kan. Seterusnya, staff member may not know how to fill the question from family or children without special need who are experienced. Okay, sometimes ada yang staff yang tak familiar dengan special need ni, dia tak biasa. So kita bagi dia peluang dengan guide. Okay, sebenarnya macam guru-guru macam yang muda-muda ni kan, sepatutnya awak kena tanya tau. Kena tanya dekat teacher yang experience, yang dah lama kat sana. Tanya, kerap bertanya kan, macam mana nak handle kids macam ni, macam mana nak buat aktiviti kat orang sesuai ke tak. Kita kena banyak bertanya dengan orang yang lebih berpengalaman. Sebab kita memang ada qualification, tapi kita punya experience tak capai diorang punya tu. Sama juga macam yang cerita subjek lain juga selain special need ni kan. Kita belajar teori, untuk praktikal kita tak, praktikal tak sama dengan teori. Okay, tadi tengok itu adalah solution dia. Early childhood professional say that need training. Okay, kita kena pergi training lah. Carilah training yang selalu ada. Macam dekat universiti ada buat training untuk parents and also teacher. You just dia punya fees tak mahal pun. Saya rasa bawah 500. Dia punya aktiviti mungkin Sabtu Ahad je. Sabtu dan Ahad 2 hari lah. Bengkel macam tu, pengurusan kanak-kanak special need ni. Learning accept their own strength. Okay, maknanya kanak-kanak tu tahu dia punya keupayaan, dia punya kekuatan dan apa keperluan dia. Okay, noticing similarities among themselves. Maknanya dia ni akan, iaitu dia akan nampak, kids ni akan nampak yang dia sama je dengan kids yang lain. Okay, tak ada diskriminasi. Dia akan ada kawan, walaupun dia ada macam kekurangan sedikit lah. Tapi dari segi untuk pembelajaran, it's okay. Benda tu memang menyeronokkan lah bagi kanak-kanak yang disabilities ni, kurang upayaan ni, tapi dia masuk sekolah normal. Okay, developing bagus kan. Dia ada skill untuk bercakap dengan menggunakan bahasa yang baik. Dan dia akan belajar menerima. Okay, show their pride of achievement, kebolehan dia. Macam contoh semua buat aktiviti berwarna kan. Dia pun tergolong daripada dia cantik, ditampal pula di dinding-dinding kelas. So she or he will be happy lah dengan keupayaan yang dia dah buat dah, achievement tu. Okay, inclusion for children with disabilities. Okay, benefit of inclusion for children without disabilities. Okay, pertama, yang untuk kanak-kanak normal, bila dia belajar dengan kanak-kanak ni, dia akan menerima keupayaan tu, menerima kekurangan kawan dia tu, accepted, menerima. Kasi dia belajar bersyukur. Oh, aku tak ada ni, aku tak upaya macam ni. Tengok dia ni, dah lah tak ada kurang keupayaan, tapi belajar rajin ni semua. Kat situ akan meningkatkan lah dari segi psikologi, morality kan. Dia akan ada, aku kena tolong dia ni kan, nak kena tolak dia pergi kantin ke, nak pergi tolak dia pergi ni ke kan, nak tolak stretcher ke apa, tolak ni wheelchair. Okay, developing sabar. Macam beratur tu kan, yang mungkin yang disabilities ni lambat sikit, akan beri bersabar. Kita akan teach kids tu untuk bersabar, menerimalah kekurangan seseorang tu. Tak label, oh dia ni kita tak bahasakan dia. So kita kat situ kita ajar dia untuk menghormati antara satu sama lain. Okay, benefit for ni kan, mana dari segi tu untuk yang kanak-kanak pula, kebaikan yang bakal diterima oleh childcare provider lah. Maknanya macam tempat tu akan lebih biasalah macam awal-awal untuk tadika atau taska ni memang mula-mula tu kena buat marketing lah. Tapi bila lama kelamaan tu dia akan mulut ke mulut kan, bagus lah tadika ni, bagus lah taska ni, dia tak diskriminasi kanak-kanak disability, dia terima, dia ajar pun okey, kids pun happy, parents pun happy. So akan berkembang lah awak punya connection tu.
kan, marketing awak tu semua cun tak payah buat dah, sebab based on mulut ke mulut bagi tahu, oh yang tu bagus, yang ni bagus. So awak kekalkan je lah awak punya awak punya work rate tu. Okay, untuk summary, early childhood inclusion embodies the value. Okay, ingat early childhood inclusion ni adalah untuk value, kan, value dia untuk kita nak createkan student yang macam mana, kan. Polisi kita kena jelas, guideline kita, okay, kita ni kita punya polisi untuk mengajar semua kids melalui kemahiran kemahiran untuk pengurusan diri, untuk belajar, untuk membaca, mengira, menulis semua. So kita ada juga memberikan praktis latihan lah untuk support right every infant of young children and his family. Okay, kita pun bagi tahu family, okay, you must do this activity for your kids at home. Okay, this will help to stimulate the kids like this. So, kita explain sebab kita ada knowledge dan mungkin bos kita hantar kita pergi training untuk gain extra ability, sebab kids yang special dengan kids normal sangat berbeza cara pengajaran dia. Okay, sometimes dia memang menguji kesabaran, dan saya cakap macam biasa, kesabaran tu penting, dan awak kena jelas arahan awak untuk explain dekat kids tu, jelas apa yang awak nak kat dia dan apa yang perlu dia buat kat awak, kan, apa yang perlu diberikan kepada anda. Okay, support dengan ability. Okay, participate in the broad range of activity and contact of full member of families. Maknanya menggalakkan seluruh family untuk bersama-sama buat aktiviti, sharing. Macam contoh, ada student ni mak dia doktor gigi, okay, kita panggil mak dia untuk bagi talk, kan. Walaupun anak dia disabilities tapi parents dia berjaya, so parents dia akan buat talk kat situ. Kids tu akan tengok, wah, this is my mom can explain like this, my mom successful career woman whatsoever. So dia akan nampak depan mata dia yang mak dia seorang doktor, boleh explain pasal gigi, penjagaan gigi, kan, semua dia akan nampak. So bukan yang parents tu saja, parents-parents lain pun sama juga. Okay, yang ni kan kita buat macam seminggu sekali ke, parents kena bagi talk, tak lama pun, dalam 5 to 10 minit, kan, sharing, kan, Q&A, tanya how to be like doctor, how to be like engineer, how to be a teacher, kan. So okay, yang ni adalah kebaikan untuk community dengan society kita lah. Society ni kan, masyarakat dan ni lah, ikatan rika tu. So kat situ kita akan sharing, kita kenal each other, kan, kita accept kekurangan, kelebihan, kan, dan sharing lah apa-apa yang baik untuk meningkatkan kita punya quality of education for these kids. Okay, the desired result children with and without disability and their family include the sense of belonging and membership. Ini kita ni rapat secara masyarakat, kan, masyarakat majmuk, kan, di Malaysia. So kita nak rapatkan balik hubungan kita, kan, tanpa kita kena bawa positive vibe. Okay, positive social relationship, friendship, kan, berkawan. Dan kalau perasan, kita masih ada lagi kawan-kawan yang kita kenal daripada tadika dan masih berkawan sehingga hari ini. Nampak tak, kita menjaga perhubungan kita tu. Setakat macam sensitivity, kan, kekurangan upaya, warna kulit, perbezaan jantina, tak ada masalah. Yang penting kita didik kids yang akan datang ni, kanak-kanak ni, dengan benda yang betul lah. Friendship is what, kan, susah senang sama, membantu satu sama lain, berjaya sama-sama, jatuh bangun sama-sama, jatuh sama-sama. Okay. Development learning to reach the full potential. Sebab each kids ni ada potential dia tersendiri, kan. Contoh yang disabilities ni yang berjaya, ada seorang ni duduk di Kajang, dia arwah dah, kan. Dia adalah pengasas chancellor satu college universiti swasta dekat KL, dekat Twin Tower ke dekat ni, saya tak pasti. Sekejap boleh search sekejap. Okay, Prof okay, Prof Datuk Dr. Ismail arwah Prof Datuk Dr. Ismail Mat Saleh.
Okey, seorang pakar ekonomi. Okey, pakar ekonomi. Okey, betul. Bekas Ketua Pengarah Institut Kajian Strategi Antarabangsa dan Ketua Pegawai Eksekutif Twin Tech Holding and Knight Chancellor University College Antarabangsa Teknologi Twin Tech. Okey, KKL. Okey, antara yang berjaya lah. Anugerah yang paling tertinggi, anugerah yang paling tinggi, anugerah kecemerlangan termasuk Guinness Book of Record sebagai seorang cacat penglihatan pertama di dunia dapat ijazah Doktor Falsafah. Okey, arwah okey, memang berjaya, orang yang berjaya. Orang kurang upaya, tak ada istilah tak boleh go further kan, hanya kepada tidak. Okey, yang ini telah dibuktikan oleh arwah Dr. Ismail ni. Okey, Guinness Book of Record sebagai seorang cacat penglihatan pertama di dunia mendapat ijazah Doktor Falsafah. Kan, so we must know that setiap kids ni ada potensi dia. Okey, setiap kids ni ada potensi dia. So kita yang sebagai pendidik jangan discriminate dan kita kena beri peluang untuk semua mendapatkan pendidikan. Okey guys, untuk hari ni itu saja. Sebarang pertanyaan Q&A kita akan buat live di Zoom atau di dalam Telegram lah. Okey, ada task 4. Selamat menyelesaikan. Due date dia hari ni. Okey guys, thank you.